Jika digelar lanun, mereka juga dianggap masyarakat yang ganas. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka adalah pahlawan sejati. Tambah pula mereka amat mahir berperang dan kaum yang cekap belayar. Apa jua yang diperkatakan, setiap perbuatan dan amalan mereka adalah bersebab. Itulah suku kaum Iran yang akan diceritakan di dalam rancangan Mutiara di Bawah Bayu. Suku kaum Iranun tidak boleh dipisahkan dengan pantai dan lautan. Di mana sahaja mereka berada, pastinya akan mencari penempatan seperti itu. Penempatan masyarakat Iranun di Kota Belud adalah di Kampung Rampayan Laut dan Kampung Rampayan Ulu. Selain itu, mereka juga turut tinggal di daerah lain seperti di daerah Kota Marudu, Tuara dan Kuda. Berdasarkan kawasan pola pertempatan dan kehidupan masyarakat Iranun yang lebih dipengaruhi oleh laut, kenyataan di atas merupakan satu kenyataan yang tidak dapat disangka lagi. Justru itu juga tidak hairanlah apabila para nelayan atau pemborong ikan adalah daripada suku kaum Iranun. Di Pekan Kota Belud misalnya, penjual ikan di pasar besar adalah terdiri daripada masyarakat Iranun. Hal ini berbeza dengan masyarakat kaum lain kerana keunikan kaum Iranun adalah mudah dikenali berdasarkan bidang pekerjaan mereka. Majoriti Iranun tinggal di pesisiran pantai. Okey. Dan mereka terlibat dengan industri perikanan dan mungkin dia lebih terdedah kepada perdagangan. Suku kaum Iranun merupakan etnik minoriti di Sabah dan turut dikategorikan sebagai penduduk bumi putra Sabah. Suku kaum ini juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya Iranun, Iranun, Ilanun, Ilanun, Iranun Meranau atau Merano. Setiap nama ini mempunyai sejarah tersendiri dan ia sering digunakan oleh kaum lain bagi melambangkan kaum Iranun. Malahan sejarah kewujudan kaum Iranun di Sabah turut menjadi persoalan yang menarik. Ada pendapat yang mengatakan bahawa mereka ini berasal dari Pulau Borneo sendiri dan tidak kurang pula pendapat yang mengatakan bahawa mereka berasal dari Mindanao. Kalau kita baca buku-buku hasil sejarah penulisan misalnya sarjana dari luar, sampai sekarang tidak ada kesepakatan Iranun di Sabah ini misalnya berasal dari mana. Okey. Kalau ahli sejarah dari barat, okey, dia menyatakan bahawa orang Iranun di Sabah ini berasal dari Filipina, Pulau Mindanao. Dia lebih dekat dengan bangsa Maradao di Tasik Lanau di Mindanao. Jadi
ada beberapa orang yang saya boleh yang saya pernah baca mengatakan bahawa selepas letupan gunung berapi di Pulau Mindanao itu, maka ini sekitar abad ke-15 dan ke-16, orang Iranun atau Maranao itu telah berhijrah ke Sabah dan mereka tertumpu di Kuta Belud, di pesisiran pantai. Tetapi kalau ditanya pemimpin orang Iranun sendiri, sebab mereka menggalurkan ada lebih dari 10 generasi sudah menetap di Kuta Belud, mereka menyatakan bahawa memang orang Iranun berasal dari Sabah. Betul juga ada yang berasal daripada Filipina Selatan. Dalam kajian saya ada 10 orang datuk yang datang di sinilah. Tinggal di daerah Kota Belud ini pada zaman dulu lah sebelum kedatangan British. Tetapi baru 5 saja yang daripada Filipina Selatan. Yang lama memang asal dari sinilah. Ada satu buku yang mengatakan bahawa satu orang Raja Iranun sini yang bernama Raja Ismail yang pernah dituliskan surat oleh Sultan Mahmud Shah III bahawa pada tahun 1787, means 200 tahun yang lalu, Sultan Mahmud ada kirim surat dengan Raja Tempasu ini. Dan di sana dalam buku itu Tufat Al-Nafis itu mengatakan bahawa Raja Ismail dan dia punya orang-orang itu berasal daripada Johor, Kesultanan Johor. Maka dari situ saya percaya bahawa bukan masyarakat Iranun semua berasal daripada Filipina Selatan, tidak. Seperti suku kaum lain, Iranun juga mempunyai beberapa keistimewaan yang sukar didapati daripada suku kaum yang lain. Antaranya ialah makna perkataan Iranun itu sendiri. Iranun bermaksud berkasih-kasihan. Yang dimaksudkan berkasih-kasihan adalah merujuk kepada sistem sosial yang amat erat, yang terikat oleh tali persaudaraan yang amat intim, dilandaskan kepada sistem kerjasama dan gotong royong. Sehingga sekarang situasi atau keadaan ini dapat dilihat di kawasan pertempatan kaum Iranun, khususnya di kampung-kampung sekitar Kota Belud. Masyarakat Iranun merupakan etnik yang banyak terlibat dalam kegiatan perdagangan di Nusantara serta memainkan peranan penting sebagai kuasa pengimbang politik serta ekonomi terhadap rantau Nusantara. Kegiatan orang Iranun ini berkait rapat dengan kemahiran mereka di laut yang telah membawa orang Iranun dikenali oleh pedagang barat. Seterusnya, pihak barat mendakwa bahawa orang Iranun terlibat dalam kegiatan perlanunan yang berlaku di perairan Nusantara. Tetapi yang jelas, orang Iranun bertindak demikian atas dorongan kedatangan penjajah yang cuba menguasai sepenuhnya kegiatan ekonomi di Kepulauan Nusantara. Sedangkan sebelum pedagang barat memasuki pasaran di Nusantara, kegiatan perdagangan berlaku dengan lancar dan pada masa yang sama orang Iranun telah pun mengadakan hubungan dengan kerajaan-kerajaan Melayu seperti Sumatera, Jawa dan Melaka. Mengenai kepakaran orang Iranun ini dalam pelayaran, saya akuilah bahawa dulu apabila saya tanya nenek saya, memang dia orang dulu tidak ada kompas. Dia pakai bintang. Dia orang pakai bintang, kemudian mengenai ini cuaca, dia orang kira di tangan dia orang boleh tahu itu, berapa hari bulan ini, hari apa ini. Dia orang panggil takwim. Ya, dia orang panggil takwim itu, dan dia orang boleh tahu itu kalau bulan itu, angin muncul dari mana meniup. Bulan depan di mana, dan dia orang boleh tahu itu, bulan berapa dia orang boleh start dari sini ke kawasan pantai barat, misal kata ke Semenanjung. Berarti ada tarik-tarik di orang tertentu itu.
Begitu juga dari Semenanjung, kalau diorang balik ke Borneo ataupun terus ke Filipina, diorang boleh tahu itu bila diorang boleh start daripada kawasan Semenanjung ataupun daripada kawasan Melaka. Diorang ada macam takwim sendirilah. Dari segi pembuatan perahu atau sampan, masyarakat Iranun amat mahir membuatnya. Perahu yang dibina dikenali perahu benggawan. Walaupun pada prinsipnya pembuatan perahu benggawan agak mudah, namun bukan semua komuniti Iranun mampu membuatnya. Banggawan ini hanya dibuat oleh segelintir tukang yang mahir dan telah berusia. Kabain Gapar merupakan antara generasi lama yang mahir membuat perahu benggawan. Beliau mewarisi kemahiran tradisi ini daripada ayahnya yang juga merupakan pakar pembuat perahu. Kebanyakan rempah ini mahir juga membuat boot. Dari dulu lagi. Mula-mula yang dibuat perahu, dulu yang perahu kayu punya. Yang dulu. Jadi sehingga sekarang ini dengan keturunan dia sekarang ini yang membuat juga perahu. Adat resam dan kepercayaan amat sinonim kepada masyarakat Iranun. Tidak kira apa jua yang hendak dilakukan, perlu mengikut pantang larang tertentu. Bukan untuk menyusahkan. Bagi masyarakat ini, mereka mempercayainya kerana apa yang dilakukan adalah demi kebaikan dan bertuntaskan ajaran Islam. Seperti membuat perahu, mereka membuatnya pada hari dan bulan tertentu. Kalau kita mau bikin perahu itu, tengok dia punya hari juga. Kalau hari dia yang itu bagus, kalau baru kau bikin. Contohnya kau bikin rumah juga, begitu juga. Macam Iranun punya. Apa saja yang dibuatkan oleh Iranun, dia punya pekerja memang berpandu kepada hari yang baik. Macamlah kalau hari yang baik itu, kalau dulu punya, kalau kita bikin rumah 12 hari anak bulan itu kan, 12. Baru kau bikin itu apa ini, bikin rumah ataupun perahu. Apa saja yang dibikin ataupun tanam padi. Pembinaan banggawan ini dimulakan dengan membuat rangka perahu dengan menggunakan kayu keras yang dipanggil bunti. Biasanya, panjang sebuah perahu ini ialah di antara 15 hingga 20 kaki dan lebarnya di antara 3 hingga 4 kaki. Pembinaan perahu ini sangat unik dan teliti. Ia dibina berdasarkan bahagian-bahagian penting atau tunjang utama kepada kekukuhan perahu. Bahagian rangka perlu dibina dahulu seperti lunas, lulung, giak, kilo dan samping. Setelah kesemuanya siap, barulah dinding dibuat. Dinding perahu dikenali sebagai dinding pepen. Uniknya, perahu-perahu kaum Iranun adalah ditambah peralatan lain, seperti sayap. Pemasangan sayap ini bertujuan untuk menjadikan perahu lebih seimbang di atas permukaan air dan tidak karam dipukul ombak sewaktu laut bergelora. Inilah rahsia mereka yang digunakan sejak turun-temurun. Pasang kubangan. Kepasan saya kubangan dia bulan 12 ya. Jadi para kesianan mapia gedamku, kena ada milai kamu kena. Oh, jangan kena masak adingag sa kabanan. Jadi ya sa purian nan kun itu sambo papalapis. Tapi taprop lah. Jadi kubangan agak boleh
Pakai kita kalau dana boleh. Kadang berapa bagla mangalaan boleh yang kalau tak. Oh iya. Tagap aku bungan. Marah dia bang agak banyak lah. Jadi, Nah, jadi harga untuk kuanan lah ni salah saya lah. hanya salah satu juga. Pemasang aku bang. Beda pira itu masakan gagal. Gini betul. Nah, baik pun gagal karo. Jalan tak? Oke. Sejak dari dahulu lagi, masyarakat Iranun yang menetap di sekitar Kota Belud pandai dalam menghasilkan pelbagai kerja tangan seperti menenun dan menyulam. Uniknya, hasil kerja tangan masyarakat Iranun ini bukan sahaja untuk kegunaan sendiri, tetapi juga untuk memenuhi keperluan suku kaum lain seperti orang Bajau dan orang dusun. Kampung Rampayan Laut yang terletak lebih kurang 30 km dari pekan Kota Belud, antara perkampungan kaum Iranun yang terkenal dengan hasil tenunan sambitan. Pakaran ini dipercayai sebab orang Maranao di Mindanao itu pun punya kepakaran dari segi tenunan dan juga ukiran. Tetapi yang paling menonjol kalau di Rampayan Laut dan kampung-kampung Iranun yang lain adalah tenunan. Salah seorang penenun sambitan yang terkenal iaitu Puan Hajah Pandian binti Haji Sulaiman. Dia antara tokoh tenunan sambitan yang disegani di sini. Beliau telah mula belajar menenun daripada nenek dan ibunya ketika masih usia kanak-kanak. Menurutnya, ketika itu anak-anak perempuan diajar dengan pelbagai seni kemahiran seperti menjahit, menenun, menganyam dan semua yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Kain sambitan ini sejarahnya ini bukan dari belajar sama orang. Ini dalam mimpi. Yang nenek kami dulu yang mimpi, dalam mimpinya ular yang menunjukkan ini yang tenunan sambitan. Sara-sara tenunan sambitan. Jadi sampai terbangun, dia ingat sampai dipasang, dia pasang itu tenunan, dia ingat. Nah inilah sampai sekarang dia simpan sama cucu-cucunya, turun-temurun. Corak-corak yang digunakan untuk sulaman ini rata-ratanya bercirikan motif alam semula jadi. Ini motif-motif tumbuhan. Memang semua ini kapas ini kan tumbuh-tumbuhan kan. Ini daun-daun ini macam daun ubi. Ini dipanggil kalinguan. Dia kasih buat disantung begini dipanggil kalinguan. Ini cakapan Iranun lah. Warna-warna yang digunakan kebanyakannya daripada warna-warna terang seperti kuning, merah, biru, hijau dan oranye. Penggunaan warna-warni ini juga melambangkan kehidupan masyarakat Iranun yang harmoni dan sejahtera. Ini tenunan ini keras. Pasal semua ini benang-benang dikasih gam. Dikasih gam supaya keras. Lepas tu dikasih gam, lepas dikasih gulung-gulung baru dipasang. Ada lagi pakai air, supaya keras. Ini keras nih, tidak boleh dilipat, keras. Pasal supaya dia buat tanjak keras, tidak lembut. Kalau lembut ini susah dibuat tanjak. Bagi memastikan seni kemahiran yang menjadi kebanggaan kaum Iranun ini terus berkembang, Hajah Pandian memberikan latihan dan bimbingan menenun kepada beberapa orang remaja lepasan sekolah
yang tinggal berhampiran dengan rumahnya. Usaha murni beliau ini mendapat perhatian dari pihak kerajaan. Beliau menerima bantuan dari Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membina sebuah bengkel yang lebih selesa dan boleh menampung lebih ramai pelatih. Bagi menghargai sumbangan besarnya dalam tenunan sambitan, pada tahun 2006, Kraft Tangan Malaysia telah melantik beliau sebagai Adik Guru Kraft Tenunan Sambitan. Daripada jadi adik guru kan, saya mengajar. Nah, semua anak-anak buah saya sudah pandai sekarang. Jadi kami semua ini, kami ada 20 orang lah yang menenun. Penentuan kedudukan seseorang mengikut adat masyarakat Iranun sangat tegas. Adat yang diwarisi daripada datuk nenek ini mesti diikuti dan tidak boleh dilanggar. Perbuatan melanggar adat ini merupakan sesuatu yang sumbang dan menyeleweng. Kaum Iranun adalah merupakan etnik yang unik. Walaupun mereka minoriti, tetapi mereka kaya dengan warisan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Bagi Karabain dan Hajah Pandian, mereka tetap melakukan pekerjaan tradisi ini walaupun terpaksa menghadapi gelombang kemodenan. Yang pasti, budaya dan tradisi kaum Iranun tidak luput ditelan zaman. Seribu kinabalu tangga seribu awan berarak zaman sepanjang zaman awan berarak zaman sebut namaku jika rindu sebut namaku janganlah sampai lebadan merana badan janganlah sampai lebadan